Baca muka 1. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala habibihil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina ila yaumiddin wa ba'd. Telah berfirman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhirat, dan dia banyak menyebut Allah. Ayat ini menegaskan supaya kita ikut dan jadikan Rasulullah SAW adalah teladan kepada kita sekiranya kita nak selamat dari akhirat. Sekiranya kita sungguh-sungguh ingat Allah, berzikir, menyebut Allah dalam hati dan lidah kita. Kalau berzikir menyebut Allah dalam hati dan lidah, tapi tak ikut Rasulullah, pelawak, bohong, tidak sebenar-benarnya berzikir menyebut Allah Ta'ala dan ingat Allah dengan sebenarnya, ingat hari akhirat dengan sebenarnya. Berdasarkan kepada ayat di atas, jelas kepada kita bahawa sirah Rasulullah SAW adalah menjadi perkara utama kepada setiap Muslim bagi menghayati perjalanan hidup Rasulullah SAW. Ianya menjadi tafsir secara praktikal, secara amali kepada Al-Quranul Karim, bukan sahaja dibaca melalui tulisan atau mendengar ucapan, tetapi suatu kenyataan yang bersungguh-sungguh berlaku dengan petunjuk yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi, kerana segala tidak tanduk baginda SAW adalah terpelihara dari kelemahan manusia biasa. Justru apa yang berlaku adalah pelaksanaan daripada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menurunkan kepada kita Al-Quranul Karim. Diturunkan kepada Rasul yang tidak tahu membaca dan menulis. Ingatannya kuat, cerdik sangat bijak, untuk menjadi mukjizat ilmu kepada manusia di akhir zaman. Supaya orang tak boleh kata Quran ini Nabi Muhammad tulis. Nabi Muhammad reka sendiri. Dia seorang penulis yang bijak, dia tulis sendiri. Di sini hikmat Allah Ta'ala jadikan Nabi akhir zaman SAW tak tahu baca dan tak tahu menulis, tetapi cerdik daripada seluruh manusia. Kerana yang penting adalah ilmu. Ilmu bagi manusia yang menjadi makanan akal, yang membezakan manusia dengan binatang. Untuk di atas muka bumi, membezakan manusia dengan malaikat. Malaikat tak boleh duduk di atas muka bumi. Maka Allah Ta'ala turunkan nabi-nabi dan rasul-rasul di zaman masing-masing dengan mukjizat masing-masing. Nabi Musa dengan tongkat, Nabi Nuh berlaku taupan yang besar, Nabi Ibrahim tahan dibakar dalam api, Nabi Daud melembutkan besi, Nabi Sulaiman boleh menguasai jin, makhluk yang gaib, menguasai binatang-binatang, burung di udara, semut yang halus dan lain-lain lagi. Ini mukjizat Nabi Sulaiman. Adapun Nabi akhir zaman Muhammad SAW diberi mukjizat ilmu. Kerana di akhir zaman ini Allah Ta'ala beri ilmu kepada manusia sehingga boleh mereka berbagai-bagai alat yang kita tengok menakjubkan dalam dunia pada hari ini. Alat perhubungan untuk mendengar, untuk melihat, yang menakjubkan.
Maka Allah menurunkan Quran, mukjizat ilmu, melalui Nabi yang tak tahu baca, tak tahu menulis. Quran adalah petunjuk, hudal linnas, petunjuk kepada manusia. Bagaimana nak ikut Quran? Ikut perjalanan Nabi SAW. Jadi sirah mana perjalanan Nabi SAW daripada mula dilantik menjadi Rasul, bahkan sebelum daripadanya, sehingga dia wafat. Dalam masa 23 tahun. Umur dia 63 tahun. Sepanjang itu adalah sirah Nabawiyah. Perjalanan hidup manusia bagaimana nak beramal dengan Quran. Quran ditafsirkan oleh ulama dalam kitab-kitab yang dikarang. Tetapi batang tubuh Nabi SAW adalah menafsirkan bagaimana nak beramal dengan Quran itu secara sungguh-sungguh. Ini makna sirah. Mengkaji sirah Rasulullah SAW itu bukanlah seperti kita mengkaji seorang tokoh atau pemimpin biasa, atau sekadar kagum dan bermegah dengan ketokohan atau kepimpinannya. Tetapi di sana ianya mempunyai hubungan yang erat dengan persoalan mengapa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita percaya kepada kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengapa kita beriman dengan kitab yang diwahyukan kepadanya, mengapa kita mendakwah orang lain supaya beriman seperti berimannya kita, bahkan seterusnya mengapa kita berjihad seperti jihadnya pula. Apa tujuannya? Belajar cerita Nabi ini bukan belajar cerita macam cerita dengar cerita orang. Ini kena faham. Cerita pemimpin-pemimpin, pahlawan-pahlawan zaman dulu, sekadar itu saja. Cerita Nabi ini cerita manusia yang dipilih oleh Allah, yang dilantik oleh Allah Ta'ala, yang dikawal oleh wahyi, dikawal oleh petunjuk Allah Ta'ala untuk mengajar manusia bagaimana beramal dengan kitab Allah, firman Allah, kata yang ada dalam Quran. Setiap perjalanan Nabi dikawal oleh Allah Ta'ala. Di sinilah kita akan tahu hikmat bila kita baca nanti mengapa Allah Ta'ala mematikan kedua ibu bapanya, mematikan tauqinya Abu Talib. Lepas seorang mati, supaya menjaga Nabi Allah Ta'ala, manusia tidak campur tangan dalam urusan mendidik Nabi SAW. Tidak ada universiti, tidak ada guru yang mengajar Nabi. Allah Ta'ala sendiri yang mengajar, membentuk Nabi SAW. Dipilih di bumi Mekah yang kering, yang tidak ada hasil, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada siapa yang menanggung beri duit ke Nabi, melainkan rezeki daripada Allah Ta'ala secara langsung, untuk menyatakan Nabi adalah contoh yang dipilih oleh Allah bagi manusia yang hidup di atas muka bumi. Bagaimana dia menjadi seorang manusia, makan minum, dia berkahwin, dia berkeluarga, dia bermasyarakat, dia berniaga, dan dia mengurus memerintah negara, dan dia berperang, berjihad dan berdamai. Semuanya disebut dalam sirah Nabawiyah. Bukanlah mempelajari sirah Rasulullah itu sekadar mengetahui peristiwa atau sejarah, atau dengan kata yang lain seperti mempelajari sejarah biasa, tetapi tujuan yang sebenarnya ialah untuk memahami tasawur Islam, yakni gambaran Islam yang hakiki, yang sebenar, yang dinyatakan oleh batang tubuh dan pribadi Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum yang mendampingi dan mengelilinginya, khususnya di zaman pembentukan iman dan tuntutannya di dalam diri setiap individu, setiap orang, rumah tangga, masyarakat dan negara, sama ada yang berhubung dengan akidah atau syariat, dan juga nizam, yakni peraturan-peraturan, dan akhlak, yakni tasawuf, iaitu hakikat seseorang, hakikat diri seseorang. Inilah batang tubuh Nabi SAW. Maka berbeza dengan kita mengkaji tokoh-tokoh. Hari ini manusia sudah hanyut duduk kaji tokoh-tokoh manusia. Betul, Abdul Qadir Al-Jalani, Al-Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, imam-imam, macam-macam imam, pemimpin-pemimpin yang bawa ajaran Nabi.
Kadang-kadang kita pergi taksub pada pemimpin ini, lupa pada batang tubuh Nabi SAW. Padahal yang penting semuanya ikut Nabi SAW. Imam Ghazali baik, Syafi'i baik, kena tengok Nabi. Dan apa yang Nabi buat itu sama ada mengikut Al-Quranul Karim yang diturun, yang mengarahkannya. Dan di sana ada ayat Quran yang menjadi sebab turun. Ada sebab turun dia. Dengan sebab berlakunya kesilapan yang diatur oleh Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran untuk membetulkan perjalanan hidup manusia. Ini dilihat oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi dan sahabat-sahabatnya. Setelah Allah Ta'ala menyempurnakan agama Islam selama 23 tahun, Allah Ta'ala mematikan Nabi SAW, dan para sahabat adalah mereka yang dididik dan diajar oleh Nabi menjadi contoh kemudian daripadanya. Lepas sahabat, tabi'in. Lepas tabi'in, ada yang mengikut. Lepas mengikut, ada yang mengikut. Hingga hari kiamat. Sehingga Allah Ta'ala nak melakukan kiamat. Dimatikan mereka yang memelihara Al-Quran. Mereka yang memelihara hadis. Bila tak ada orang cara dah, orang lock, mati pun habis. Maka berlakulah kiamat yang besar. Ini kita kena faham betul-betul. Di sana jelas kepada kita sirah Rasulullah SAW bukanlah sekadar cerita yang disebut atau dinyanyikan pada hari jadi, hari maulud, atau memuja umur, atau pertabalan, atau kewafatan dengan laungan semata-mata, atau membentangkan slogan-slogan yang ditulis pada spanduk. Bukan sekadar itu saja, tetapi memberi makna yang sangat luas. Justru hubungan orang Muslim yang sebenar kepada Rasulullah SAW itu adalah ke arah Islam yang tulen, bukannya Islam tiruan dan bohong. Maka apa yang dibaca dan didengar tentang Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum semata-mata untuk memahami, mendekati dan menghayati sunnah Rasulullah SAW di dalam kehidupan dan persediaannya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada semasa perang dan damai, di dalam ilmu dan amal, atau di dalam ibadat dan adat. Kita kena sedar apa yang kita ikut Nabi dalam seluruh perjalanan hidup kita, ini semua akan dibawa pada hari kiamat. Yang kita baca beriman pada hari akhirat tadi. Kerana di hari kiamat kelak, masing-masing umat akan ikut Nabi masing-masing. Orang tak ada Nabi, jawab dia tak boleh nak ikut siapa-siapa dia. Orang yang ikut Nabi tipu, dihalau di tengah jalan. Hanya mereka yang ikut Nabi saja yang boleh bersama dengan Nabi. Tu di atas as-siratal mustaqim dan masuk syurga. Orang yang ikut Nabi main-main, maka main-mainlah dia. Tak selamat di dunia dan tak selamat di hari akhirat. Dengan sebab itu, baca cerita Nabi ini bukan baca sebarangan. Bukan musim bulan Maulud. Bulan Maulud, bulan Rabiul Awal, kita sambutlah hari jadi Nabi, hari beranak Nabi, berqasidah, bersyair, macam-macam pujiannya, akad spanduk, tulis besar-besar, lepas tu buang spanduk ikut pandang kita. Tidak. Mesti sepanjang hidup kita sehingga kita mati, mestilah bersama dengan Nabi SAW. Masa beribadat, masa beradat, masa beramal, masa berilmu, masa berjihad, berperang, berdamai, dan semuanya ikut apa yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Kepada orang-orang yang meneruskan perjuangan dengan slogan-slogan, dengan qasidah-qasidah dan nasyid-nasyid, atau sekadar memuji dan memuja hanya dengan lidah yang tidak bertulang, dan dengan dakwah yang cair itu, kita peringatkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa daril ladina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharrathumul hayatud dunya wa dzakir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laysa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Surah Al-An'am ayat 70.
Artinya sesungguhnya orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu dengan kehidupan dunia, nak dunia saja. Peringatlah mereka dengan Al-Quran agar mereka tidak dijerumuskan ke dalam neraka kerana perbuatan mereka sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak ada pula pemberi syafaat selain daripada Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, nescaya tidak akan diterima kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Mereka yang memain-mainkan cakap-cakap saja kerana leka dengan kehidupan dunia, dengan kesenangan, bermain-main dengan Islam, tak ikut apa yang diajar oleh Nabi, petunjuk Nabi, maka tidak ada wali, tidak ada pemimpin baginya pada hari kiamat. Kerana Allah Ta'ala akan menerima pemimpin yang Allah Ta'ala pilih, iaitulah Nabi-Nabi dan pengikut Nabi-Nabi. Kita kena sedar. Mereka yang main saja, ikut Nabi separuh jalan, lepas tu kejar dunia, tak ke halal dan haram, tak ke betul dan salah, kerana merasa cukup dah makhluk setahun sekali, pergi Mekah jajaran sekali, balik tak apa dah ikut Nabi, lawan Nabi. Jagalah bahawa perbuatan mereka itu akan menjerumuhkan mereka ke dalam neraka. Tak selamat di dunia, tak selamat di hari akhirat. Insya-Allah Ta'ala di dalam pengajian sirah Rasulullah SAW ini, kita akan dapat mencapai matlamat yang sebenarnya. Di antaranya ialah yang pertama, memahami syakhsiah Rasulullah SAW di dalam kehidupannya dan situasi keadaan yang dialaminya, bagi meyakinkan bahawa Nabi Muhammad itu bukan sekadar seorang tokoh di kalangan kaumnya, tetapi lebih dari itu, ialah sebagai seorang Rasul yang didukung dan disokong dengan wahyu, dengan petunjuk Allah, dan sentiasa mendapat taufik, petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita faham bila kita baca cerita Nabi ini bukan macam orang biasa. Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, dibentuk oleh Allah Ta'ala, dan semua cakap, perbuatan dia adalah petunjuk daripada Allah Ta'ala, dikawal oleh Allah Ta'ala. Dengan sebab itu, Nabi ini adalah teladan yang sungguh-sungguh daripada Allah Ta'ala. Ini kena faham. Yang kedua, mendapat gambaran yang jelas dari contoh yang paling baik di dalam kehidupan, yang paling berakhlak dan bernilai tinggi, yang menjadi perlembagaan hidup yang wajib dipegang dan semestinya mendapat kejayaan di dunia dan akhirat, yang hanya wujud di dalam perjalanan hidup Rasulullah SAW. Kita akan faham bahawa hanya contoh yang ditunjuk oleh Nabi yang kita ikut. Contoh yang ditunjuk oleh Nabi, contoh yang Nabi izin yang kita ikut. Yang ditunjuk oleh Nabi ini sama ada yang putih secara nas dalam Quran, yang Nabi ajar kita buat, ataupun daripada cakap Nabi secara putih, secara nas, ataupun yang didiamkan oleh Nabi, yang Nabi tak sebut, yang berlaku di zaman kita. Tetapi perkara itu duduk dalam lingkungan perkara yang memberi manfaat, yang tidak mendatangkan mudarat. Walaupun tak ada zaman Nabi, tapi ada zaman kita, tapi tak keluar daripada perkara yang memberi manfaat ataupun memberi mudarat. Kalau memberi mudarat diharamkan, memberi manfaat dapat pahala. Contohnya perkara yang memberi manfaat. Kalau dulu orang baca Quran, baca Quran adalah amal yang soleh. Nak baca Quran kena ada pelita, kena ada lampu, kena ada pelita. Zaman dulu pelita minyak tanah, pelita dama. Sekarang pelita elektrik. Zaman Nabi tak ada. Maka tak jadi masalah. Lampu digunakan untuk kita baca Quran. Nak mengajar zaman dulu tak ada pembesar suara. Sekarang ada pembesar suara. Yang penting kita menyampaikan kepada orang
dengan cara yang lebih luas, lebih jauh. Ada internet pula. Digunakan untuk kebajikan. Tak jadi salah. Zaman dulu orang pergi haji naik unta, jalan kaki. Sekarang lebih laju lagi. Orang yang jauh dengan cepat boleh ke Mekah. Itu tak jadi salah. Tak dilarang oleh agama. Ini perkara yang jelas. Walaupun tak ada dalam nas. Di sana perkara yang memberi mudarat. Arak diharamkan. Mengapa diharamkan? Mabuk. Hilangkan akal. Sekarang ada benda baru pula. Nak mabuk lebih lagi. Dadah. Candu. Ganja. Syabu. Macam-macam nama. Lebih hebat pada arak lagi. Walaupun tak ada zaman Nabi. Mengapa arak diharamkan? Kerana mabuk. Maka apa-apa yang memabukkan, yang merosakkan akal adalah diharamkan. Walaupun tak ada zaman Nabi. Ini panduan-panduan yang kita kena faham. Ada perkara yang ada nas, perkara yang tak ada nas. Tapi panduannya ada. Dapat memahami kitab Allah dengan cara yang betul. Melalui penghayatannya. Dan merasai roh dan matlamatnya. Kerana kebanyakan ayat-ayat Quran itu ditafsirkan oleh peristiwa yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita baca cerita Nabi, kita dapat memahami bagaimana nak beramal dengan tiap-tiap ayat Quran yang ditunjuk oleh Nabi. Yang keempat, dapat mengumpul pengetahuan yang sebanyak-banyaknya tentang Islam. Sama ada yang berhubung dengan akidah, iaitulah dengan kepercayaan hati. Hukum-hukum atau akhlak, hukum-hukum halal dan haram ataupun perangai. Kerana peribadi Rasulullah SAW itu adalah mengandungi contoh Islam yang sebenar. Yang kelima, insya-Allah menjadi seorang Muslim dan Muslim, seorang mukmin dan Muslim yang dapat meneruskan cita-cita Islam melalui jalan yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Seterusnya kita mengikut perjalanan Nabi sampai ke akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah SWT menanamkan di dalam hati kita kemanisan iman. Di antaranya ialah kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya. Bila kita baca cerita Nabi, kita kasih ke Nabi. Kasih ke Nabi salah satu daripada kemanisan iman. Kerana hadis Nabi SAW, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah. Wa an yakraha an ya'uda bil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Barang siapa yang ada tiga perkara ni, maka bermakna dia ada kemanisan iman. Iman dia manis. Kalau tiga perkara ni tak ada, menandakan iman dia tak manis. Supalah dengan beli garang. Beli garang kedah, masing tak ada, buat berat bawa je. Dia beli gula, gula yang hilang manis dia. Maka tidak ada makna gula. Tak ada makna gula. Tanda kemanisan iman itu tiga perkara. Yang pertama, dia kasih kepada Allah dan Rasul. Dia kasih kepada Allah dan Rasul lebih daripada kasih kepada yang lain. Ini tanda kemanisan iman. Yang kedua, dia kasih kepada kawan dia, kepada seseorang, ibu bapa dia, keluarga dia, anak beranak dia, kerana Allah dan Rasul. Kerana Allah Ta'ala suruh. Bukan semata-mata kerana bahasa dia je. Bahasa dia. Bukan kerana bahasa dia, kerana Allah dan Rasul, ikhlas. Dengan sebab itu hubungan kasih ni ada. Walaupun ada pitih, tak ada pitih, senang, susah, tidak, hubungan kasih tetap ada. Ini kasih kerana Allah dan Rasul. Lalu kasih bukan kerana Allah dan Rasul, masa ada pitih je kasih, tak ada pitih, tak ada selalu. Ini tak pakar. Tidak ada kemanisan iman. Kasih kerana Allah dan Rasul. Yang kedua, dia benci pada kufur. Benci pada kufur sebagaimana dia benci kalau dia dicampur dalam api. Benci pada kufur setelah dia jadi orang Islam, benci pada kufur, marah pada kufur, macam benci dicampur dalam api. Ini menandakan kemanisan iman masih ada dalam diri dia. Walaupun orang tu dia buat kerja kufur, contohnya dia buat kerja kufur, kerja maksiat, kerja salah, memang dia salah kerana kejahilan dia. Kita kata dia kafir, marah selalu. Ini menandakan kemanisan iman masih ada dalam diri dia. Masih ada dalam diri dia, kemanisan iman itu ada. Dia buat benda tu kufur, salah, maka terasa dia bertaubat.
Ataupun dia marah orang kata ke dia. Kalau dia jelas, dia balik pada iman. Kemanisan iman dia ada. Kalau orang tu kata, kafir dah ni. Kafir ke kafir lah, supaya je dia kata. Tu tidak ada kemanisan iman dalam diri dia. Ini kena faham. Dan memang ada manusia yang ada kemanisan iman ini. Dia tak mau jadi kufur. Tak mau jadi menyeleweng daripada Islam. Kita kena sedar. Ini menanda kemanisan iman. Jadi daripada kita belajar sirah ni, kita akan dapat kemanisan iman itu. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Dunia yang sangat berhajat kepada Rasul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dilahirkan ketika seluruh dunia benar-benar memerlukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni setelah para ajaran para rasul tidak didengar lagi. Tanda-tanda ajaran Allah Subhanahu wa taala telah disia-siakan ialah ketika berleluasanya kesesatan. Tidak kira sama ada oleh penduduk Mekah, di mana di atas buminya didirikan Kaabah, juga wilayah Rom, tempat berkembangnya agama Kristian. Di Parsi pula terdapat penganut agama Majusi, penyembah api, dan penganut ajaran Mazdak. Mazdak ni ialah agama yang menghalalkan semua. Tak ada haram pada dia. Termasuklah bukan saja makanan halal belaka, termasuklah pergaulan lelaki dan perempuan, tak ada nikah. Halal belaka. Ini Mazdak. Kafir teruk. Begitu juga di daerah lain di seluruh pelosok dunia. Semuanya berada di dalam kesesatan. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasul dilupakan. Sama ada kalangan penganut agama Yahudi dan Kristian yang dianggap sebagai ahli kitab, tak ikut ajaran Rasul. Ulama-ulama yang berpegang dengan agama tak boleh hidup di tengah masyarakat, bersembunyi di tempat-tempat yang jauh, duduk di bukit buka gunung ganang, duduk di pula-pula, bukan tapa. Ada orang pula kata ulama ni tapa nak cari lebih. Bukan tapa, beruzlah, membawa agama kerana masyarakat jadi rosak. Nak mengajar agama tak ada orang. Tak ada orang. Kalau bercakap agama kena bunuh. Nak lawan tak orang. Tak mampu nak lawan, tidak ada pengikut. Maka ulama-ulama ahli kitab beruzlah, mengasingkan diri. Agama Yahudi diseleweng, agama Kristian diseleweng, jadi sesat. Apalagi agama-agama menyembah berhala, lagi teruk. Orang Arab di Mekah bunuh anak puang sebab nak perang. Anak lelaki dia boleh perang, boleh merapok. Anak puang susah je. Kalau boleh anak puang gali lubang kambuh. Teruk pada binatang. Binatang sayang ke anak. Manusia lebih pada binatang lagi. Di Parsi penyembah api, ajaran Mazdak. Mazdak ni adalah adik-beradik kaum ini. Kaum ini tak ada Tuhan, tak ada kahwin, tak ada apa, itu ajaran kaum ini. Kaum ini anak daripada ajaran Mazdak, merosakkan manusia. Antara penduduk-penduduk yang berada di dalam kesesatan jahiliah itu ialah satu penduduk semenanjung Tan Arab. Penduduk semenanjung Tan Arab. Dahulunya sebelum diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganut agama Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Tetapi setelah berlalu masa yang lama, mereka menjadi sesat, lalu menyembah berhala yang dipahat dan diukir oleh tangan mereka sendiri. Meskipun tiap-tiap tahun mereka mengerjakan haji di Mekah tiap-tiap tahun, tapi sembah tak kau.
Ni jangan berasa pelik lah. Pergi Mekah. Sebab Kaabah didirikan Nabi Ibrahim. Pergi Mekah, buat haji. Lepas tu sembah tok kong. Yang disunnahkan oleh Nabi Ibrahim AS, itu haji. Tetapi mereka melupai agama tauhid, agama mengesahkan Tuhan yang sebenarnya, menyebabkan mereka mengadakan berhala-berhala yang banyak di tanah Arab. Tidak sekadar di rumah-rumah ibadat dan tempat-tempat yang tertentu, tetapi juga di rumah-rumah kediaman. Di sana terdapat banyak berhala-berhala yang dikenal di kalangan mereka. Berhala ni banyak, bukan saja di rumah-rumah ibadat, termasuk dalam Kaabah ada berhala. Rumah-rumah ibadat, di rumah sendiri pun ada berhala juga. Ada tokong. Di sana ada berhala-berhala yang terkenal. Di antaranya Manat. Manat ni nama berhala. Boleh orang Melayu pun nama anak Abdul Manaf. Teruk tak tahu kala. Tak ada nama Tuhan Manaf, tak ada. Dalam 99 nama ada tak nama Manaf? Tak ada. Ni nama tokong. Oleh kerana salah seorang toknya Nabi Abdul Manaf. Itu zaman jahiliah. Ubuh nama Abdul Manaf sebab toknya Nabi. Ini zaman jahiliah. Jangan ubuh nama. Kalau ada nama tu tukar, pergi pejabat pendaftaran minta tukar nama. Ini nama yang tak betul, nama jahiliah. Hak lepas dah tu nak buat mana? Maaflah sebab tak erti nak buat macam mana, tak tahu kala. Yang paling lama di antara berhala-berhala mereka, berhala ini terletak di pantai Laut Merah. Mereka memuja berhala ini, menyembelih korban di kelilingnya dan memberi hadiah kepadanya. Berhala ini paling dihormati di kalangan kaum Aus dan Khazraj. Sehingga kan mereka mencukur kepala untuk bertahallu haji di sisinya. Lepas pergi Mekah, cukur kepala depan tokong. Sembelih korban, beri hadiah ke tokong tu, Manah ni. Padahal tak makan kedarah. Dia makan di semut, makan di burung. Bodoh. Berhala tu uduh pada dia. Uduh pada dia. Dia sembah Tuhan hak uduh pada dia. Dia pahak tokong lawa, tak lawa. Macam-macam, mata bulat, perut bucik, hak lain ni ada. Dia sembah. Molek dia pula. Dia sembah. Al-Lata, ni berhala juga. Berhala ini terletak di Taif. Ia ini dijaga oleh Bani Saqif, orang-orang Quraisy dan kabilah Arab yang lain sangat memuliakan berhala ini. Apabila tentera Islam selesai menawan kota Mekah, Rasulullah SAW telah memerintahkan Abu Sufyan bin Harb menghancurkannya. Abu Sufyan diperintah menghancurkan berhala ini dengan ditugaskan seorang. Al-Lat duduk di Taif. Al-Uzza, berhala ini terletak di jalan menuju ke Iraq. Ia paling dimuliakan oleh orang-orang Quraisy. Mereka selalu menziarahinya kerana menyembelih korban, menamakan anak-anak dengan namanya, bahkan bersumpah dengannya. Bersumpah, Wallat, Wal-Uzza, bersumpah. Dan menyebutnya ketika mereka mengerjakan tawaf di Mekah, di Kaabah. Tawaf sebut berhala. Berhala ini dijaga oleh Bani Sulaim. Ketika Mekah ditawan oleh tentera Islam, Rasulullah SAW memerintah Khalid bin Al-Walid meroboh dan menghancurkannya. Dengan megahnya Khalid bin Al-Walid berkata, "Hai berhala Uzza, kapilah kamu, tiada suci bagimu. Sesungguhnya aku melihat Allah menghinamu." Disebut dalam hadis yang terkenal, bila Khalid bin Walid dia pecah berhala Al-Uzza ni, Khalid balik. Nabi tanya, mau pecah dah? Pecah dah. Dak lagi. Pergi mula Nabi. Dak lagi. Nabi pergi semula. Khalid pun pergi. Pergi tengok. Orang puang besar, huduh. Hitam legang, mata tajam. Rambut gasing, mengamuk. Rupanya iblis dia. Lalu Khalid pun cabut pedang, tetok. Dengan pedang. Bunuh balik. Nabi kata,
Habis dah. Habis sungguh. Nabi kata, ya. Tu. Sampai begitu. Ada syaitan-syaitan pula bersama dengan berhala-berhala ni. Mereka juga menganggap ketiga-tiga berhala itu sebagai anak-anak perempuan Tuhan. Berhala ni anak-anak perempuan Tuhan. Manat, Allat, Al-Uzza, anak perempuan Tuhan. Di sana Allah Subhanahu Wa Taala telah menolak pembohongan mereka dengan firman-Nya. Mereka tak ambuh anak puang, Tuhan ada anak puang. Pelik dia bau ni. Anak puang mereka benci. Hak benci ni beri ke Tuhan. Firman Allah Taala, "Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra alakumudz dzakaru wa lahul unsa tilka id'an qismatun dhiza." In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in yattabi'una illa dhann wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Artinya surah An-Najm ayat 19-23. Apakah patut kamu hai orang-orang musyrikin menganggap Allat, Al-Uzza dan Manat yang ketiga yang paling terkemuka, yang paling terkemudian? Apakah patut untuk kamu anak lelaki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembahagian yang tidak adil. Itu tidak lain malaikat nama-nama yang kamu dan bapa-bapa kamu sebut yang Allah tidak turunkan keterangan tentangnya untuk menyembah. Mereka hanya menuruti sangkaan dan menurut apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Padahal sesungguhnya telah datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka. Setelah Nabi dilantik menjadi Rasul, diwahyukan ayat-ayat ini. Mendedahkan bahawa Allat, Al-Uzza yang mereka sembah itu adalah bohong. Reka-reka saja. Dan menunjukkan kebodohan mereka sendiri. Mereka kata berhala ni puang, mereka tak ambuh puang. Mereka puja Tuhan, hak mereka tak ambuh beri ke Tuhan. Itu pelawak, bohong dan bodoh. Di samping itu banyak lagi berhala lain yang disembah dan dipuja oleh mereka. Dan mereka memberi berbagai-bagai nama kepada berhala-berhala itu. Mereka kadang-kadang tidaklah beriman secara mendalam kepada berhala-berhala itu. Ada pula yang melampau sehingga menganggapnya sebagai anak Tuhan. Ada juga di kalangan mereka yang menjadikannya sebagai perantaraan seperti yang didedahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalangan mereka kata kami percaya juga ke Allah Taala. Cuma berhala ni tukang sapa ke Allah Taala. Bodoh juga. Suruh batu sapa ke Allah Taala, dak dia sendiri. Allah Ta'ala menyebut, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Surah Az-Zumar ayat 3. Mereka berkata, kami tidaklah menyembah berhala-berhala itu, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kami tak sembah berhala. Berhala tu nak suruh sapa ke Tuhan. Apa dok ke Tuhan selalu? Ni bodoh juga ni pun. Kadang-kadang pula mereka secara nyata menjadikan berhala itu sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala dengan menganggap bahawa Allah itu lebih tinggi, seperti dinyatakan oleh mereka di dalam talbiyah ketika mengerjakan haji. Mereka percaya kepada Allah Taala, Allah Maha Tinggi, tapi sebut berhala. Sebut dalam talbiyah. Ini talbiyah ni, talbiyah orang kafir. Maksud jangan baca ni, Mekah baca ni pula. Apa talbiyah dia? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Ini talbiyah dia masa pergi Mekah. Apa makna? Ya wahai Tuhan, ya tiada sekutu bagimu, malaikat sekutu untukmu. Ada sekutu pula. Sekutu untukmu. Engkau memilikinya dan dia tidak memiliki engkau wahai Tuhan. Dia ngaku bodoh pula. Ini dia. Ini talbiyah orang kafir zaman jahiliyah. Kadang-kadang pula mereka mengingkari berhala itu dan menghinanya apabila hajat mereka tidak berhasil dan balak tidak tertolong.
Boleh minta tolong berhala, nega rugi ambil berhala handai tak. Ni. Marah selalu. Pecah berhala pula. Tu. Sebut Rasul Kaisar, dia buat berhala dengan wah kema. Picit-picit wah kema, buat tak kurang, patut sembah. Lepas sembah ambil makan pula. Tu lagi teruk. Begitulah pegangan sebahagian besar penduduk semenanjung tanah Arab. Kesimpulannya dapatlah dikatakan bahawa sebenarnya mereka itu sesat dan tidak mempunyai pegangan yang tetap dan benar. Di samping itu, ada juga di kalangan mereka orang-orang yang berakal dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menolak pahaman keberhalaan seperti Zaid bin Nufail, Umayyah Abi Salt, Qis bin Sa'idah dan lain-lain. Ini di antara tokoh-tokoh Arab yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada Allah, percaya pada Tuhan. Walaupun mereka tak bertemu dengan Nabi SAW, ada yang mati tak sepak dengan Nabi. Ada di antaranya yang sepak dengan Nabi. Waraqah bin Nawfal sepak dengan Nabi. Zaid bin Nufail, Umayyah bin Abi Salt, Qis bin Sa'idah dan lain-lain. Zaid bin Nufail pernah berkata, yaitu azaltul Lata wal Uzza jami'an kadzalika yaf'alu ar-rajulu as-saburu falal Uzza adinu wala ibnatayha wala sanama bani amrin azuru walakin a'budur rahman rabbi yaghfir dhanbi rabbul ghafuru. Ni dia bersyair saja. Aku tinggalkan Allah dan Uzza, semuanya demikianlah dilakukan oleh lelaki yang sabar. Maka tidak berhala Uzza dan kedua anaknya menjadi agamaku, dan aku tidak sekali-kali menziarahi berhala Bani Amr, tetapi aku menyembah Tuhan yang Maha Pengasih agar dosaku diampun oleh Tuhan yang Maha Pengampun. Di mana Zaid bin Nufail ni tak sempat dengan Nabi, tapi anak dia Sa'id bin Zaid jadi sahabat Nabi, salah seorang sahabat 10 yang masuk syurga. Daripada kibar sahabat, orang yang awal masuk Islam, iaitu adik ipar Sayyidina Umar. Adik ipar Sayyidina Umar kahwin dengan Fatimah bintul Khattab, adik Sayyidina Umar, dan menyebabkan Sayyidina Umar masuk Islam. Iaitu Sa'id bin Zaid bin Nufail. Ini anak dia jadi sahabat Nabi, dia tak sepak dengan Nabi. Dia mati dulu. Ada juga di kalangan mereka yang hidup semasa kedatangan Islam tetapi tidak memeluk Islam. Ini punah juga. Ada kalangan mereka sepak dengan Nabi, tak masuk Islam. Tuhan tak beri hidayah, tak jadi apa juga. Percaya ke Tuhan tapi tak mau masuk Islam. Macam golongan ahli kitab lah. Percaya ke Nabi Muhammad, tak mau masuk Islam. Ada juga. Ada orang alim tak mau ikut Islam. Ada juga. Ini kita kena sedar. Di sini ihdinas siratal mustaqim. Kita kena sebut. Ada juga di kalangan mereka yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dinyamin masuk syurga, iaitu Waraqah bin Nawfal dan Qis bin Sa'idah. Ada yang Nabi puji dan Nabi kata duduk dalam syurga. Di antaranya Qis bin Sa'idah al-Ayadi. Qis bin Sa'idah ni Nabi sebut dalam satu hadis. Nabi tanya sahabat-sahabat dia, ada tak mau dengar Qis bin Sa'idah kata apa? Lalu diceritakan di masa Suq Uqad. Suq Uqad ni tempat orang Arab berpesta. Qis bin Sa'idah terkenal dengan seorang ahli pidato. Ahli pidato, ahli syarahan yang terkenal. Di antara ucapannya dia berucap pada orang, ayuhan nas man ashamat wa man ashamat wa kullu ma huwa atinat, hingga akhir ucapan dia. Ucapan yang bersajuk, man ashamat, barang siapa yang hidup mesti mati. Wa man matafat, barang siapa yang mati habis. Wa kullu ma huwa atinat, perkara yang datang mesti berlaku, itulah hari kiamat. Hari kiamat menunjukkan Tuhan beri hidayah pada dia,
walaupun tak bertemu dengan Nabi SAW. Dan Nabi sebut sahabat dia, aku tengok dia duduk dalam syurga, kata Nabi. Ada dalam syurga. Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal ni ialah sepupu kepada Khadijah binti Khuwailid Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ini juga beriman kepada Allah. Dia baca kitab Injil, dia baca kitab Taurah, dia baca. Dia tahu agama-agama dan dia beriman kepada Allah. Bila Nabi terima wahyi daripada Allah Ta'ala di Gua Hira, terima ayat Iqra, 2-3-4 ayat itu, Nabi balik rumah dalam keadaan demam. Tak tahu apa. Orang kata dia jadi Rasul. Tak tahu apa, demam. Khadijah kata, jangan bimbang, Allah Ta'ala tidak mensia-siakanmu. Allah Ta'ala tidak mengapa-ngapakanmu. Maka Khadijah menjadi orang yang pertama beriman. Belum pada orang lain. Kemudian Khadijah pergi ke rumah Waraqah bin Nawfal. Tanya Waraqah bin Nawfal, apa yang berlaku pada suami dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suami dia pergi ke Hira, mari orang peluk dia, baca ayat-ayat ke dia. Lalu Waraqah kata, itu malaikat Jibril yang pernah datang pada Nabi Musa. Suamimu jadi Rasul. Jadi Rasul, kata Waraqah. Kemudian Waraqah buta, dia dah buta. Dia tawaf ke Kaabah. Terus kempuk dengan Nabi. Tanya Nabi. Nabi pun cerita. Dia kata ke Nabi, wahai Muhammad, mu akan dihalau. Akan dihalau daripada Mekah ni. Kata Nabi, adakah aku akan dihalau? Aku tak buat jahat. Tak buat zalim pada orang. Tak buat nyanyi ke orang. Dihalau aku. Kata Waraqah, ya, mu akan dihalau. Itulah dia adat orang jadi Rasul. Adat jadi Rasul begitulah. Sekiranya aku dipanjangkan umur, kata Waraqah, aku akan bersama denganmu kalau aku panjang umur. Aku bersama denganmu. Dan Waraqah mati. Lepas pada itu, tak sempat dengan Nabi. Dan Nabi cerita pada sahabat-sahabat dia, aku bermimpi tengok Waraqah duduk dalam syurga. Waraqah bin Nawfal. Ini termasuk di kalangan orang-orang yang dapat hidayah daripada Allah. Yang dapat hidayah. Allah Ta'ala beri hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki di kalangan hamba-Nya. Di sinilah kita disuruh sebut ihdinas siratal mustaqim. Ada orang juga tahu Allah Ta'ala tapi tak ikut Nabi. Hanya mereka yang dapat hidayah saja. Wallahu